بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحسنة التمسك بكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى وابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Jadi kita sambung lagi perbahasan ataupun mudzakarah mengenai bab puasa. Yang sebelum ni kita ada sebut antara perkara yang membatalkan puasa ialah al-ighma was-sukr, mabuk dan juga pengsan. Dan sebelum ni kita tersilap sebut. Dan kita ulang balik buat kali kedua lah. Okey. Pengsan dan mabuk membatalkan puasa. Di sisi Imam Ramli, kalau pengsan dan mabuk tu sepanjang hari, daripada subuh sampai ke sampai ke maghrib, sepanjang hari dia mabuk, waktu tu membatalkan puasa di sisi Imam Ramli. Sama ada sengaja ataupun tidak sengaja, tidak ada masalah. Sengaja mabuk ataupun tidak sengaja mabuk, yang penting mabuk dia tu, pengsan dia tu daripada subuh sampai ke maghrib, ketika itu batal di sisi Imam Ramli. Kalau tersedar walaupun sesaat, waktu tu tidak batal puasa dia di sisi Imam Ramli. Di sisi Imam Ibnu Hajar, mabuk dan juga pengsan membatalkan puasa kalau sengaja. Ya batulu idza ta'adda bi walau lahzah. Sengaja mabuk. Sengaja mabuk di sisi Imam Ramli, sengaja mabuk semata-mata telah membatalkan puasa. Walaupun mabuk selama sesaat, walaupun pengsan selama sesaat, tapi dia sengaja mabuk, sengaja pengsan, waktu tu batal puasa dia. Tu di sisi Imam Ibnu Hajar rahimahullah. Ada pendapat yang lain sebut apa? Nak batal mesti cukup 2 syarat. Imam Ramli tadi sebut satu syarat saja. Kalau amma jami'an nahar, daripada subuh sampai ke maghrib kamu pengsan, kamu mabuk, maka batal. Sengaja tak sengaja batal. Imam Ibnu Hajar satu syarat juga. Dalam sebahagian tempat lah dia sebut apa? Kalau sengaja mabuk batal. Kalau sengaja pengsan batal. Walaupun sesaat. Dalam sehari itulah. Tidak amma jami'an nahar, tidak mabuk daripada subuh sampai ke maghrib, tidak pengsan daripada subuh sampai ke maghrib, tetap batal sebab dia sengaja. Ada pendapat sebut mesti 2 syarat. Tak cukup 2 syarat tak batal puasa kalau mabuk dan pengsan. Pertama mesti sengaja pengsan, sengaja mabuk, maka ubat tertentulah. Lepas tu mabuk dan pengsan tu mesti daripada apa? Subuh sampai ke maghrib. Kalau sengaja mabuk, sengaja pengsan tapi hanya pengsan awal pagi sampai pukul 8, mabuk sampai pukul 8, yang lain tu sedar, tidak batal. Ataupun sebaliknya apa dia? Pengsan daripada subuh sampai ke maghrib. Dia pengsan dia mabuk daripada subuh sampai ke maghrib, cuma mabuk dan pengsan itu apa? Tidak sengaja, juga tidak batal. Sebab tidak cukup 2 syarat. Itu pendapat yang ketiga. Okey, selesai kat situ. Kita masuk perbahasan seterusnya mengenai perkara yang membatalkan puasa, iaitu perkara yang ke-6. Usulu ainin min manfadhin maftuh ila al-jawf. Maksudnya sesuatu ain, satu zat daripada rongga yang terbuka ke dalam jauf. Jauf ni perut kita, otak kita, kita punya apa, itu yang disebut oleh ulama lah, perut kita ataupun otak kita, itu dianggap sebagai jauf. Jadi masuk sesuatu, masuk ain, mesti masuk ain ke dalam rongga. Berbeza kalau masuk sekadar hawa. Hawa ni apa? Hawa ni udara lah. Kita sedut udara tu. Udara kita masuk ke perut. Tak? Ataupun kita guna hidung. Masuk ke dalam ni. Sampai ke dalam ni. Tak. Waktu tu tidak batal. Sebab yang kita sedut tu bukan ain. Bukan zat. Malah itu sekadar hawa. Itu udara. Begitu juga tidak batal kalau sekadar yang masuk ke dalam rongga itu ialah sekadar rasa ataupun bau. Tidak batal. Contoh kita gosok gigi lah. Lepas gosok gigi tu, kita pun basuh mulut kita. Dalam lepas subuh tu kita rasa lagi. Tak? Rasa ubat gigi tu. Rasa Colgate-nya, rasa apa tu, ikutlah perisa apa-apa yang kita rasa. Waktu tu batal tak puasa kita? Tidak batal. Sebab yang masuk ke dalam perut kita tu semata-mata rasa. Ain dah tak ada dah. Ain ataupun zat ubat gigi tak ada dah, kita buang. Tak? Kita gosok gigi, kita buang, kita buka mulut semua tu, bersih dah mulut kita ni. Cuma rasa tu masih kekal. Kalau kita telan rasa tu selepas subuh tak? Waktu tu kekal tidak batal sebab yang masuk tu semata-mata
rasa, tidak ada zat, tidak ada ain. Berbeza kalau makan nasi, zat yang masuk ke dalam perut waktu tu batal puasa walaupun kita makan terlalu sedikit. Jadi disebut usulu ainin, maksudnya satu zat daripada rongga yang terbuka. Berbeza kalau masuk ain, cuma bukan ikut rongga yang terbuka. Contoh kita letak ubat panas dekat kita punya tangan. Tak. Dalam 2-3 minit hilang ubat panas tu. Pergi ke mana? Masuk ke dalam lah tu. Ke dalam badan kita. Melalui liang roma. Liang roma tu tidak dianggap sebagai rongga yang terbuka yang jelas. Sekali pun mungkin dianggap sebagai rongga yang terbuka. Kalau tak terbuka macam nak masuk ke dalam? Tak. Cuma tidak dianggap sebagai manfad maftuh zahir. Maftuh cuma ghairu zahir. Tidak jelas. Jadi walaupun jadi kalau masuk minyak panas ataupun minyak apa-apa ke dalam kita punya badan kita melalui liang roma tidak batal. Sebab tidak melalui rongga yang terbuka yang jelas. Lepas tu semua rongga di sisi mazhab Imam Syafi'i disebut dalam kitab ni dianggap sebagai rongga yang terbuka kecuali mata. Telinga rongga terbuka, mulut rongga terbuka, hidung rongga terbuka, dubur rongga terbuka, kemaluan depan tu rongga terbuka. Lepas tu perempuan menyusu tu, susu dia tu kan ada lubang tak? Lubang tu rongga terbuka. Tu semua tu rongga terbuka di sisi Imam Asy-Syafi'i kecuali mata. Mata tidak dianggap sebagai rongga yang terbuka. Daripada situ kita sebut kalau kita letak ubat mata, tiba-tiba rasa ubat mata dekat kita punya tengkok. Waktu tu tidak membatalkan puasa. Sebab apa? Nak batal di sisi Imam Syafi'i mesti masuk daripada rongga yang terbuka. Dan di sisi Imam Syafi'i sendiri mengatakan mata ni bukan rongga yang terbuka, maka tidak batal. Tidak cukup syarat untuk dikatakan batal. Itu pendapat Imam Syafi'i lah. Kat bawah tu Syekh Habib Hasan Al-Kaf hafizahullah dia sebut apa? Qad asbata at-tibbul hadith anna lil aini manfadha maftuhan lil jawf wa anna laysa lil udhun manfadha maftuhan. Ilmu medik yang ada hari ini mengatakan apa? Sebaliknya. Mengatakan apa? Mengatakan mata ni yang disebut oleh Imam Syafi'i ni bukan rongga yang terbuka, dianggap sebagai rongga yang terbuka. Melalui kajian semasa. Sebab apa? Kalau kita makan, kalau kita masukkan sesuatu, kita rasa kat sini tu ada rongga terbuka tu mengalirkan ubat tu ke dalam halqum kita. Kalau ikut pendapat ilmu medik semasa, ilmu kedoktoran semasa, kita kata batal puasa. Sebab dianggap sebagai rongga yang terbuka. Okey. Dan kalau bertembung pendapat Imam Syafi'i dengan medik semasa, kita nak ikut yang mana? Guru kami di Mesir sebut ikut pendapat doktor yang ada hari ni lah. Sebab mereka lebih pakar dalam bidang ni. Allahu'alam. Okey. Jadi di sisi mazhab Imam Syafi'i semua rongga dianggap terbuka kecuali mata. Dan Imam Syafi'i sebut apa tadi? Telinga pun rongga terbuka, betul? Imam Syafi'i sebut telinga pun rongga yang terbuka. Dalam ilmu medik semasa mengatakan telinga bukan rongga yang terbuka. Bukan rongga yang terbuka. Daripada situ kalau kita ikut pendapat Imam Syafi'i, kalau kita masuk ubat ataupun kita kawat telinga, masuk ke dalam betul, ke batin betul lah. Waktu tu batal kalau ikut pendapat Imam Syafi'i. Kalau ikut pendapat ataupun medik semasa yang mengatakan telinga ni tidak ada rongga yang terbuka, bukan tidak dianggap sebagai rongga yang terbuka, maka tidak batal kita punya puasa kalau kita masukkan ubat ataupun kita korek telinga dan sampai kepada had yang dalam, had yang batin. Okey, jadi kita sebut masuknya sesuatu iaitu ain, zat melalui rongga yang terbuka ke dalam jauf. Jauf ni disebut kat sini tempat-tempat yang boleh menukar makanan dan juga ubat. Contoh macam perut kita lah. Perut kita, usus kita dia mampu menukarkan ubat dan juga makanan kepada perkara yang lain, kepada najis, kepada vitamin, kepada benda lain lah. Dia proses menghantar kepada seluruh badan kita. Itu dianggap sebagai perut. Itu jauf. Jadi sesuatu perkara yang masuk ke perut batal kita punya puasa. Kalau masuk ikut rongga yang terbuka. Begitu juga kalau masuk ke dalam dimag. Dimag ni otak kita, dalam tempurung tu. Kalau sampai ke dalam tempurung, waktu tu batal puasa kita. Contoh kalau kita sedut air, kita sedut sungguh. Ada kali kita rasa sakit dekat kepala otak tu. Itu dalil air dah sampai ke dalam lah.
ke dalam otak kita, ke atas bahagian atas. Waktu tu batal puasa kita. Walaupun tak sampai ke atas pun kita sebut dah batal sebab dah sampai ke dalam khayshum ni atas ni. Kalau kita korek hidung, korek macam ni tak, maaf lah, tak batal. Tapi kalau korek sampai ke dalam ni, sampai ke tulang ni, waktu tu batal. Tulang tu kalau kita sedut air tu sampai ke dalam tu kita rasa pedih, tu khayshum kita panggil. Kalau kita korek, kita masukkan sesuatu kadar hingga kadar itu, waktu tu batal. Kalau tidak batal lah. Sekadar korek hidung lagu ni, kalau korek telinga lagu ni, tak batal, mesti ke dalam sungguh. Okey, selesai kat situ. Kemudian disebut dalam kitab ni masailu fi wusulil ain ila al-jawf, masalah berkaitan dengan masuknya sesuatu ke dalam jawf. Dalam 2 kali dibaca lagi habislah kitab ni bab puasa ni. Kita baca. Pertama, masalah yang dibawa oleh Syekh ialah masalah ibrah. Ibrah ni kita cocok. Kita sakit bulan Ramadan, kita pergi hospital, doktor nak cocok. Batal tak puasa kalau kita cocok? Tu. Ulama sebut tidak ada masalah untuk kita ambil suntikan tak, kalau ada darurah, keperluan. Tak, doktor sebut kena cocok. Kalau tidak makin sakit, makin teruk penyakit yang kita ada, maka kita ambil cocok tu, suntikan tu, tidak ada masalah. Cuma mereka berbeza pendapat pada sudut batal ataupun tidak. Batal ataupun tidak puasa. Dan ini ni kalau apa kita baca. Ini pendapat yang mu'asarah lah, tak perlu bergaduh. Ada 3 pendapat. Pendapat pertama, kalau kita ambil suntikan, tak, waktu tu batal puasa kita. Batal terus. Semata-mata ambil suntikan batal. Dengan dalil sampainya benda tu ke dalam jauf. Ke dalam jauf. Al-ma'idah, perut dan juga dimag tadi tu. Itu satu pendapat. Pendapat yang kedua, inha la tubtilu mutlaqan. Ambil suntikan tidak membatalkan langsung. Sebab sampai kepada jauh, sampai ke perut, sampai ke otak. Cuma bukan melalui rongga yang terbuka. Ini bukan rongga terbuka ni. Kalau kita cocok kat sini. Kita cocok dekat kita punya otak tu bukan rongga terbuka. Bukan kita cocok ikut hidung, kita cocok ikut mulut, masuk ikut mulut. Ubat tu tak, kita cocok pada satu rongga yang tidak terbuka, maka tidak batal. Pendapat ni diambil oleh kalau tak silap Fatwa Negeri Sembilan. Fatwa Negeri Sembilan. Begitu juga kalau tak silap Al-Azhar Syarif, bukan Al-Azhar, Darul Ifta Al-Misriyah, sebut tak batal. Okey. Dalam kitab yang kita baca ni, iaitu At-Taqrirat As-Sadidah ataupun Al-Aham min At-Taqrirat As-Sadidah, dia sebut yang lebih tepat ialah pendapat yang ketiga. Ada perincian. Pendapat yang pertama, semata-mata ambil suntikan tidak batal. Batal. Pendapat kedua, kalau ambil suntikan tidak batal. Macam mana cerita pun tidak batal. Pendapat ketiga ada perincian. Pendapat ni disebut oleh Syekh Al-Asah. Lebih tepat lah. Cuma pendapat lain pun boleh jadi tepat. Tak perlu bergaduh lah. Kalau kita nak ambil pendapat Negeri Sembilan ataupun pendapat-pendapat ulama lain, tidak ada masalah. Sebab ni masalah semasa lah. Masalah semasa yang ulama-ulama kita berijtihad berdasarkan mazhab Syafi'i sendiri. Okey, pendapat yang ketiga disebut apa? Kalau suntikan tu mengenyangkan, ada vitamin, ada zat, ada gizi dan sebagainya, tak, waktu tu batal puasa kita. Cocok tu, cair tu, ada zat, ada gizi, ada vitamin yang memberi apa tu, sesuatu kesegaran atau kekenyangan pada badan kita, waktu tu batal kita punya puasa. Kalau tidak bergizi, kalau tidak bervitamin, tidak berzat, tak, secair yang nak disuntik dalam badan kita, waktu tu kita pecah dua. Yang pertama, kalau kita ambil suntikan tu melalui auridah. Auridah ni apa? Urat. Ketika itu batal puasa kita. Okey, kalau kita ambil suntikan bukan daripada urat. Contoh kita ambil suntikan dekat kita punya apa ni? Bahu. Bukan urat ni. Dekat body kita, dekat bahagian daging kita, bahagian otot kita. Waktu tu tidak batal. Lihat, jadi pendapat yang ketiga yang disebut oleh Syekh, pendapat yang lebih asah, pendapat yang lebih tepat di sisi beliau dan di sisi sebahagian ulama yang lain mengatakan apa? Kalau suntikan tu memberi rasa kenyang kepada kita, memberi vitamin, tak, waktu tu batal terus. Kalau tidak memberi vitamin, tidak memberi kekenyangan, tidak beri gizi pada tubuh badan kita secara biasa, waktu tu apa? Tengok keadaan. Kalau kita cocok, kita ambil suntikan melalui apa? Urat. Contoh urat kat sini tak? Tu waktu tu batal. Kalau tidak ikut urat, contoh dekat bahu, dekat kita punya apa ni? Otot ni, otot kat sini. Tak, waktu tu tidak batal sebab tidak
ikut apa tu, tidak dianggap sebagai jauf lah. Okey. Selesai kat situ. Jelas. Okey. Kemudian. Okey. Sikit lagi. Kemudian masalah yang kedua yang dibawa oleh Syekh, masalah mengenai masuknya sesuatu ke dalam jauf. Tak. Ialah masalah hingus ataupun kahak yang masuk ke dalam perut. Tu. Hukum dia terperinci. Yang pertama, idza wasalat hadd adh-dhahir fa batala'aha batala shamuh. Yang pertama apa? Kahak kita tu, hingus kita tu dah sampai kepada had adh-dhahir. Apa had adh-dhahir? Makhraj harfil kha. Makhraj harfil kha, makhraj huruf kha. Kha ni atas ni lah, makhraj di atas. Apa ni? Halqum kita ni panjang tak? Ni atas sekali ni. Makhraj huruf kha. Tak. Kalau hingus tu dah sampai tahap tu, sebab tu kita apa tu? Buat keluar apa tu, kita punya kahak kat lidah. Jadi confirm bila sampai kat lidah tu dah luar daripada kawasan makhraj huruf kha. Jelas. Ketika itu kalau kita telan balik kahak tu maka membatalkan puasa, sebab dah sampai kepada had yang zahir, iaitu makhraj huruf kha ke atas ni. Atas sekali bahagian halqum. Okey. Itu kalau betul wazalika bi amma salat ilaihi fa ajraha bi nafsihi wa in ajaza dzalika an majjiha bi khilafi ma law jarat bi nafsiha wa ajaza an majjiha fala yuftir li udhrihi wa kadza law lam tasil ila hadith zahir. Batal tu kalau kita sengaja buat keluar kahak tu, tak, kita boleh buang tapi kita telan juga batal lah, sebab dia dah sampai kepada had yang zahir. Tapi kalau kita tak sengaja, sedut sekali berasa sampai dekat apa, kita punya harf makhrajul kha, waktu tu terus masuk ke dalam lah, tak boleh kita nak keluarkan balik, susah. Waktu tu tidak batal. Yang batal tu kalau kita sengaja luahkan atau keluarkan kahak tu kat bahagian luar, tak, bahagian luar ni, kemudian kita telan balik masuk ke dalam, tu batal. Tapi kalau terus, kadang-kadang kita sedut, itu tak batal. Sebab apa? Sekalipun kalaulah kita sebut dia tu lalu dekat makhraj huruf kha, tapi dia terus ke dalam terus. Dia satu perkara tak boleh kita nak kontrol lah, tak boleh kita tiba-tiba nak keluarkan balik, susah. Maka bila susah diuzurkan maka tidak batal. Biasa kita buat semua tak batal lah. Jarang kita kahak kita keluar kat mulut baru kita telan. Kita sedut daripada inguh kita ataupun daripada dada kita terus masuk ke sini, terus masuk ke bawah, turun ke bawah, tak batal. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dah sampai kepada had batin dan ditelan maka tidak batal. Apa had batin? Makhraj harful ha. Ha apa tu? Kat hujung ni. Tengok dah atas ni kha. Tengah ni ha. Nipis tu lah, alhamdu. Lepas tu yang terakhir, yang bawah sikit lagi ni, bawah ujung betul lah, bawah betul ni, makhraj bagi huruf ha. Tak. Al-ha tu makhraj al-batin. Dengan makna kalaulah kahak kita, hingus kita dah sampai kepada tahap kat sini dah, tak. Lepas tu kita telan, tak ada masalah lah. Sebab tu memang pada satu had yang batin dan kita telan dah tidak ada masalah, tidak memberi mudarat. Cuma mereka khilaf antara Imam Nawawi, Imam Rafi'i, mereka khilaf syaikhain lah, dua ni, Syaikh al-madhhab, Syaikh al-madhhab atau Syaikh al-madhhab. Kalau makhraju huruf ha. Ha kat tengah ni. Kalau sampai kahak kita kat tengah ni, kat bahagian apa tengah ni lah, makhraj bagi huruf ha. Khilaf. Imam Nawawi sebut itu had yang zahir. Itu had yang zahir. Bila had zahir kalau sampai kat sini kita telan batal. Tapi di sisi Imam Ramli, di sisi Imam Rafi'i sebut itu had yang batin. Kalau sampai kat sini kita telan pun tidak batal. Dan pendapat Imam Rafi'i lebih mudah. Yang ketiga kita masuk sikit lagi. Kita nak buat 20 minit, tak nak lama-lama. Yang ketiga kita masuk hukum kita telan LU. LU banyak-banyak kita telan, tu batal ke tak? Hukum ibtila'in riq la yufattir li masyaqqati al-ihtiraz minhu. Tidak batal lah telan LU, sebab susah lah nak jaga. Takkan masuk bulan puasa duk main ludah sama. Ludah tak. Nampak jijik lah. Lepas tu merata sekali LU jadi busuk. Silap ludah pula kena atas kepala member, tak jadi. Ya tak? Jadi tidak batal kalau kita telan LU. Sekalipun kita sengaja himpunkan
Sekalipun kita sengaja himpunkan dalam kita punya apa? Dalam kita punya mulut. Kita himpunkan dalam kita punya mulut. Kumpul banyak-banyak helio dalam mulut kita. Besar ni dah helio. Tak tu kita telan. Tidak batal juga, tidak batal juga. Okey. Jadi tidak batal kalau kita telan helio, tapi dengan 3 syarat untuk tidak batal. Yang pertama, mesti helio tu khalisa. Helio pure, tidak bercampur dengan benda lain lah. Kalau bercampur dengan benda lain, waktu tu batal puasa. Tak. Contoh bercampur dengan darah, bercampur dengan nasi, bercampur dengan perisa apa-apa, bercampur dengan dakwat apa-apa tak. Waktu tu helio dah bercampur dengan dakwat. Jadi warna hitam sikit helio, kita telan. Batal. Sebab dah bercampur dengan benda lain. Kalau helio saja tidak batal. Jadi kalau bercampur dengan darah batal tak? Helio bercampur dengan darah gusi je lah. Batal batal. Cuma disebut kat bawah tu astadhara fi tuhfah. Dalam tuhfah Imam Ibn Hajar sebut apa? Dimaaf lah. Kalau orang tu diuji dengan sakit sokmo gusi berdarah. Dan saya diuji dengan sakit je lah ketika mana di Mesir lah. Musim panas sokmo gusi berdarah. Mungkin kat Malaysia akan berlaku masa musim puasa nanti. Sokmo darah gusi. Jadi kalau kita telan helio yang bercampur dengan darah gusi tu lah. Tak. Dalam kitab yang lain sebut tidak ada masalah, dimaaf, sebab itu satu kesusahan yang amat sangat. Takkan setiap kali kawan tu memang sokmo ada darah tu. Takkan setiap kali ada darah campur helio kita nak buang, lepas tu campur helio campur dengan darah kita nak buang, tak jadi. Letih. Susah. Jadi dimaaf kalau kita telan helio yang bercampur dengan darah, kalau kita diuji dengan sakit sakit bidamin lisa, gusi berdarah, mulut berdarah dan sebagainya. Okey. Syarat yang kedua untuk tidak batal kalau kita telan helio, mestilah helio itu bersih. Kalau helio itu bernajis, tak, waktu tu batal kita punya puasa. Contoh helio dah bercampur dengan tahi ke, contohlah, atau bercampur dengan kencing ke, atau bercampur dengan darah ke, kalau bukan jenis sokmo berdarah. Tak. Jadi bercampur dengan najis, maka helio pun akan jadi najis. Ketika itu dia telan, maka batal puasa dia. Sekalipun dia telah bersihkan, sekalipun dia telah menjadikan helio tu kembali kepada putih. Contoh ada darah dalam dia punya mulut. Tak, helio bercampur dengan darah, jadi bernajis. Tak, dia bertelan. Sekali, 2 kali, 3 kali, 3-4 kali telan helio tak. Lepas tu dia buat keluar balik helio. Kali keempat tu buat keluar helio. Kali kelima buat keluar helio. Helio yang terkeluar tu masih warna merah tak? Tadi ada darah tadi. Tapi bila dah telan 3 kali, helio yang terhasil lepas tu tidak berdarah dah. Tidak ada warna merah dah. Dah tak? Sekalipun lagu tu kalau dia telan membatalkan juga puasa. Sebab apa? Sebab selagi mana dia tidak basuh mulut dia dengan air bersih, selagi itulah helio itu walaupun tidak ada warna darah, helio dan mulut dia tu masih dalam keadaan bernajis. Dan kalau telan membatalkan puasa. Jadi kalau kita berdarah mulut ataupun kita muntah tak, tidak sengaja muntah, tak batal. Waktu tu kita wajib ambil air, kita basuh berkomong, molek buang, komong lalu buang. Lepas tu kalau helio yang berbaki lepas tu kita telan, tak batal dah lah. Sebab apa? Helio tu memang pure helio sahaja, tidak bercampur dengan najis. Sebab kita dah bersihkan najis tu dengan air sebentar tadi. Yang ketiga, ayakuna min ma'dinihi. Hendaklah helio tu untuk tidak batal. Syarat yang ketiga, hendaklah helio tu daripada mulut dia, daripada lidah dia. Ni lidah ni. Tak. Okey. Saya buat keluar lidah saya. Helio tu ada tak depan ni? Hujung lidah tu. Ada. Helio tu ada hujung lidah, tapi dalam kawasan lidah lagi. Tak, saya pun bila buat keluar lagu tu, saya masukkan balik. Kalau saya telan, tak batal puasa saya. Sebab apa? Sebab lidah tu ialah dianggap sebagai ma'din. Lidah, helio tu berada pada ma'din, berada pada lidah, berada pada mulut. Ataupun helio yang ada kat dalam mulut saya lah, saya telan, tak batal. Berbeza kalau helio tu dah keluar daripada ma'din, dah keluar daripada mulut, dah keluar daripada lidah. Contoh saya ambil lidah ni, saya letak helio dekat apa? Bahagian merah-merah ni lah. Merah-merah ni tidak dianggap sebagai mulut dah, dianggap sebagai bibir. Dan juga tidak dianggap sebagai lidah, malah dianggap sebagai bibir. Kalau saya buat keluar helio dekat bahagian bibir, tak,
Lepas saya buat keluar liur tu, saya pun tarik balik. Contohlah, sedap tu. Tarik balik air liur tu masuk ke dalam. Waktu tu batal saya punya apa? Saya punya puasa. Sebab apa? Air liur tu bukan daripada makdin, bukan daripada mulut, bukan daripada lidah, malah dah terkeluar dah. Contoh kita buat keluar air liur sampai ke tepi ni, kita pun jilat balik masuk ke dalam. Waktu tu batal lah. Lagu tu cerita dia. Sikit lagi tak? Sikit lagi lah. Kena berhenti dah. Satu bab lagi lah. Satu bab lagi. Okey, seterusnya masalah yang keempat yang dibincangkan oleh Syekh mengenai apa? Sesuatu yang masuk dalam rongga ialah hukum kalau masuknya air mandian lah. Ketika kita tengah mandi ke dalam perut kita, ke dalam rongga kita tanpa tidak sengaja, adakah batal puasa kita? Ada perincian. Idza kana ghuslu ma'muran bihi, kalau mandi itu lah satu mandi yang disuruh oleh syarak, sama ada mandi wajib, syarak suruh lah kita mandi wajib, nak semayang, nak pegang Quran dan sebagainya, ataupun mandi sunnah hari Jumaat, syarak suruh juga kita mandi, iaitu mandi sunat hari Jumaat. Kalau kita mandi satu mandian yang disuruh oleh syarak, sama ada mandi wajib ataupun mandi sunat, dan kita mandi tu pula dengan cara sop. Apa sop? Kita ambil air, cebok, tok ke atas. Ambil air, cebok, letak ke atas. Ataupun kita pancuran air daripada atas lah. Tak, air hujan daripada atas tu. Tak, shower. Waktu tu kalau termasuk bukan sengaja, kalau termasuk air ke dalam mulut, ke dalam rongga, telinga, hidung dan sebagainya, waktu tu tidak batal. Sebab apa? Masuknya sesuatu ke dalam rongga berpunca daripada satu perkara yang disuruh oleh syarak, iaitu mandi wajib ataupun mandi sunat. Dan juga mandi dalam keadaan apa tu? Sop, iaitu kita ambil air, kita tuang ke atas kepala. Okey. Kalau mandi tu sekalipun mandi wajib ataupun mandi sunat, iaitu mandi yang disuruh oleh syarak lah, cuma kita mandi dalam keadaan berendam dalam air. Berendam dalam air, berendam masuk suhu badan dalam air kita, niat mandi wajib, niat mandi sunat. Tengah-tengah berendam tu masuk air ke dalam mulut, tertelan. Masuk air ke dalam mata, batu rasa kat sini contohlah. Masuk dalam air ke dalam telinga dan apa tu, masuk ke batin telinga. Waktu tu batal. Sebab apa? Ketika kita berpuasa, makruh bagi kita untuk mandi dalam keadaan berendam. Bila makruh, kamu buat juga. Bila makruh syarak tak bagi, syarak tak izin, kita buat juga. Maka kalau termasuk sekalipun air ke dalam rongga badan kita, ke perut kita, ke halkum kita, waktu tu batal kita punya puasa. Cuma ada pendapat bawah tu sebut dalam kitab Bujairimi, Al-Khatib Syirbini ni, ikhna' annahu yabtulu bin ghimas in i'tada sabqal ma' ila jawfi wa illa fala. Yani lebih cantik, lebih mudah. Apa kata Imam Bajuri ataupun Imam Bujairimi rahimahullah, sebut batal puasa kalau kita mandi akan berendam. Kalau biasanya kita mandi tu memang mau masuk ke dalam rongga kita, masuk ke perut kita air tu. Contoh kita ni kalau mandi berendam memang mau masuk air ke dalam hidung, masuk air ke dalam mulut, tertelan dan sebagainya lah. Waktu tu kalau kita mandi juga keadaan berendam, keadaan kita tahu dah aku ni jenis kalau mandi memang masuk air ke dalam telinga, masuk air ke dalam hidung, masuk air ke dalam mulut, waktu tu batal. Tapi kata Imam Bujairimi, kalau kamu mandi dalam keadaan berendam sekalipun, dan kamu jangan masuk air ke dalam telinga kalau mandi berendam, ke dalam hidung, ke dalam mulut, dalam rongga lah. Waktu tu tidak batal kalau masuk air ke dalam rongga tersebut, dalam batin lah, dalam jauh. Itu pendapat yang lebih cantik, lebih ringan. Yang kedua, idza kana al-ghuslu ghairu ma'murin bihi ghairu masyru'. Kalau mandi itu tidak disyariatkan. Contoh saja-saja nak mandi lah, nak sejukkan badan musim panas ataupun nak bersihkan badan. Syarak tidak datang dalil suruh wahai manusia mandilah kamu untuk bersihkan badan ataupun untuk tabarruk, untuk ambil kesejukan air, tak ada. Berbeza dengan mandi sunat dengan mandi wajib. Jadi mandi ni memanglah kita boleh mandi, tidak ada masalah, tapi gesaan syarak tu tidak ada, perintah daripada syarak tu tidak ada, malah hukum dia harus semata-mata. Okey, kalau hukum jenis harus lagu tu, tidak ada gesaan syarak, tidak ada perintah daripada syarak untuk kita mandi, seperti mandi untuk ambil kesejukan, nak bersihkan badan, tak. Waktu tu kalau masuk air ke dalam rongga kita, waktu tu batal puasa kita, sama ada kita sengaja ataupun tidak sengaja, sama ada kita mandi dalam keadaan berendam ataupun kita mandi keadaan shower ataupun berendam. Jahat. Itu ulang balik. Kalau mandi itu disuruh oleh syarak, mandi wajib, mandi sunat, waktu tu batal kalau sengaja masuk ke dalam telinga, ke dalam rongga.
Ya tak? Kalau tidak batal. Kalau mandi tu tidak disuruh oleh syarak, maka batal, mutlaqan batal. Kalau masuk, termasuk ke, sengaja masuk ke, mandi gitu dalam keadaan berendam ke, ataupun dalam keadaan shower ke, batal. Sebab mandi tu memang tidak dituntut oleh syarak. Okay, kita berhenti sampai situ. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin.